Okey, awak dulu elok. Saya nak buat bukti kehadiran awak. Kejap Okey. Sekejap. Terus teori etika dan apa ini? Sekejap Okey. Asas etika dan nilai. Okey. So, selamat pagi. Okey, so kita sesi pertama untuk kursus asas etika dan nilai. Okey. So, kamu adalah subjek wajib bagi kamu lah, kamu nak kena ambil. Nah. So, kelas kita, sekejap saya buka saya punya PowerPoint. Okey, nampak saya punya PowerPoint? Nampak. Okey. Okey, subjek awak, kod subjek CUN 10021, asas etika dan nilai, nama subjek, nama kursus. Okey. Kalau kita di IKM, subjek tu kita panggil kursus. Boleh faham Okey, program awak SLR. So, pengajar saya sendiri, Ustaz Nur Amin saya ni bin Zainal, Guru Batang Pengajar Am. Kelas awak setiap Ahad 8 pagi hingga 9 pagi. So, minggu depan hari Ahad start 8 pagi hingga 9 pagi. Boleh? Boleh. Sebab pagi tadi apa kita line slow. Okey, kalau ada apa-apa masalah, awak bagi tahu saya. Okey, apa-apa awak WhatsApp saya. Okey. So, pertemuan kita sekali pertemuan 1 jam. Okey? Okey, so pengenalan khusus asas etika dan nilai CUN. So, kalau kamu tengok ni, ini benda-benda yang kamu nak kena buat lah, wajib, penilaian yang wajib bagi kamu, yang kamu nak kena ambil. So, yang pertama T1T, ujian teori 30%, ada markah dia. So, markah dia average kita akan ambil 30%. Okey, ini minggu yang ke-11, tak silap saya. Okey, so tengok macam mana PKP. Kalau lah kata kamu masih lagi tak boleh naik ke IKM ni, so kita akan buat secara online lah, ujian teori. Okey. Kemudian yang kedua yang kamu nak kena buat T2P, tugasan teori dan pembentangan, 30%. Ini kamu kena buat assignment. Okey. Kemudian daripada assignment tu, kamu kena transfer ke PowerPoint awak. PowerPoint, kamu ringkaskan daripada assignment yang kamu buat tu. So, kamu buat pembentangan dengan menggunakan PowerPoint. Okey? Okey, yang ketiga T3 projek 40%. Ini kalau tak ada apa-apa, minggu depan saya akan bagi semua topik-topik yang kamu nak kena buat. Okey, projek ni tak silap saya, kamu kena buat video.
Video yang berkaitan dengan kursus yang awak ambil ni ya. Okey. Boleh faham ah? Paham. Ada soalan nak tanya? Ni nanti semua tugasan ni dekat Google Meet ke kelas ataupun Kita Google Class? tengok kamu punya team boleh pakai lagi tak? Belum sir. Okey, nanti saat lagi habis kelas ni, kamu masuk team kamu, Okey. kamu apa nama hidupkan dia dengan email Gmail kamu, tengok dulu macam mana boleh tak? Okey. Kamu cuba guna Gmail dulu. Nanti kata. Ke Ha? Kalau kamu guna Gmail sekarang kamu ke? boleh masuk. So saya akan guna akaun Mara saya. Add kamu masuk. Oh. Kalau IKM punya tak boleh nak add kamu masuk. Sebab kamu guna line daripada Microsoft punya kan. Ya. Okey. Okey. So ni ada apa lagi nak tanya? Taklah. Kita tengok keadaan kalau semua benda masih lagi dalam PKPB ni, kamu tak boleh naik lagi ke IKM. So kita akan buat secara online lah semua. Projek ni tak silap saya kamu kena buat video berkaitan. So kamu kena kreatif lah, kamu pandai buat video. Tak pandai. Tapi tak Pandai ke tak pandai? Boleh cuba. Boleh cuba. Kamu tengoklah kalau dalam Windows ni, kamu pakai Windows apa? Windows 7. Windows 7. Windows 7 kalau tak silap saya video editor. Kamu kena pakai video editor tu boleh dah, boleh pakai. Okay, boleh. Kalau yang paling mudah lah video editor. Kalau kamu pandai buat melalui PowerPoint, jadikan video lah pun boleh juga. Banyak sekarang ni platform ada, kamu boleh buat. Kan? Kena belajar benda ni, kena belajar guna tutorial dalam YouTube banyak apa yang kamu nak guna tu. Okey sir. Okey, kemudian sekejap. Sebelum kita masuk topik kita, saya nak tunjuk kamu satu video. Kamu tengok, kemudian kamu kena buat rumusan berkaitan dengan video tersebut. Boleh? Boleh. Okey. Nampak video? Nampak.
Okey. Apa nama Wallace? Nama awak apa tadi? Lupa dah tadi. Panggil Rod. 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 Rod Wallace nama. Panggil Rod juga. Okey. Kau tengok daripada awal sampai habis. Tengok. Okey, apa yang berkaitan dengan video tu? Kita tu berkaitan seorang pencuri. Seorang apa? Pencuri. Okey. Pencuri yang bertobat. Sebab Mhm. dia banyak buat kesalahan mencuri lah. Curi pipa, makanan, baju. Okey. So apa pengajaran yang kita dapat? Pengajaran dia jangan mencuri. Jangan mencuri lagi? Jangan mencuri lah. Jangan buat perkara yang tak baik lah, sebab nanti masyarakat keliling tengok kita macam teruk. Lagi? Itu je lah. Saya dapat. Di akhir video tadi dia kata apa? Sudahkah anda bersedia untuk membuat satu perkara yang baik? Hari ni apa kebaikan awak buat ini? Hari ini kebaikan saya bangunkan adik-adik. Bangunkan adik-adik. Awak ada di rumah? Ya. Awak ada berapa adik-adik? 5. Awak nombor berapa? 3. Nombor 3. Okey. So rumusan yang kita dapat daripada video tersebut, pengajaran kepada orang yang buat keburukan lah. Macam tadi awak kata mencuri, curi makanan, curi baju, dia bully orang yang apa nama, junior-junior dia kan. So apa nama, last kali dia ada musibah, siapa pun tak nak tolong dia sebab orang tak suka dengan dia, betul? Ya, betul. Okey. So hari ni kita akan belajar pengenalan moral. Berdasarkan video tadi tu lah. So kalau dia ada macam video tadi tu, pelakon tadi yang kamu tengok tu, kalau dia ada tentang etika, moral ataupun akhlak, so dia akan buat benda-benda gitu tak? Tak. Sebab apa dia tak? Sebab dia tahu benda tu salah. Benda tu salah. Patut buat. So hari ni kita akan belajar tentang tu lah. Apa dia pengertian moral, apa pengertian etika, apa pengertian akhlak. Untuk tujuan dia adalah untuk mengelakkan kita membuat satu-satu benda yang kita kata masyarakat kita tak suka lah. Kalau dalam moral etika ni, yang masyarakat kita tak suka, kawan-kawan kita tak suka, kalau kamu duduk di rumah, mak ayah kamu tak suka, adik-adik tak suka kan. Kalau dalam luar sikit, dalam masyarakat mungkin etika ataupun undang-undang yang ditetapkan dalam masyarakat yang kamu buat yang masyarakat tak suka, yang benda yang perbuatan yang kamu buat tadi ni melanggar etika dia. Okey, kamu agama apa? Kamu agama apa? Kristian. Okey, dalam Kristian, akhlak dalam Kristian ni apa maksud dia? Akhlak dalam Kristian, akhlak dalam Kristian. Tak buat apa? Dalam Kristian yang benda-benda baik, adab apa semua tu dia panggil apa? Tingkah laku yang baik, tingkah laku yang beradab. Tu dia panggil apa tu? Entahlah. Okey, dalam ajaran Kristian ada yang berkaitan dengan akhlak. Ada? Apa jangan dia? Mencuri. Jangan mencuri. Lagi? Jangan mencuri. Jangan apa lagi? Ada dekat Alkitab tu yang 9 perkara, tapi tak hafal dah. Dulu apa? Apa yang kamu ingat tentang tu? Jangan mencuri. Jangan berzina.
Uh, jangan menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan, okey. Lepas tu apa lagi? Okey, so kamu tahulah secara tak langsungnya akhlak tu apa maksud dia, betul? Tahu. Ha? Tahu, paham. Okey. So ini kita akan belajar 3 benda ni. 3 komponen asas dalam pengenalan moral. Okey. Dan 3 benda ni yang akan mengajar kita macam mana kita nak bertingkah laku yang baik, yang orang suka lah. Agama kita nak, agama kita tuntut, yang orang suka, keliling kita suka, masyarakat kita suka, yang negara kita nak. Okey, boleh faham kan? Faham. Okey, kita pergi yang seterusnya, pengertian moral. Okey, cuba baca. Perkataan moral berasal daripada perkataan mores, bahasa Yunani yang membawa arti tingkah laku yang sejajar dengan tata susila dan peraturan masyarakat. Oleh itu, moral merupakan nilai-nilai murni seperti baik hati, merendah diri, belas kasihan, dan berkait dengan beberapa peraturan seperti tata hukum, tata susila, tata tertib, nilai tradisi, kepercayaan, undang-undang, norma dan adat dalam mana-mana masyarakat yang dimaksudkan. Secara etimologi, istilah moral berasal daripada bahasa Latin moris, adat istiadat, kebiasaan, cara tingkah laku, kelakuan moris, adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak. Banyak ahli mengembangkan pemikirannya untuk mendefinisikan kata moral secara terminologi. Okey, so apa yang kamu faham daripada ni? Definisi ni? Definisi ni, perkataan moral tu berasal dari bahasa Yunani yang bermaksud tingkah laku yang sejajar dengan tata susila dan peraturan masyarakat. Okey, so moral ini dia merujuk, okey, dalam moral, kalau kita kata perbuatan bermoral tu apa yang dimaksudkan dengan perbuatan bermoral? Perbuatan yang baik lah. Perbuatan yang baik. Kalau perbuatan yang tidak bermoral? Perbuatan yang tidak bermoral macam mencuri, pukul orang. Okey, so moral ini adalah merujuk juga kepada etika, merujuk juga kepada adab, merujuk juga kepada akhlak. Sebab itu dalam kita punya kursus kita panggil subjek moral. Betul? Ya. So dia nak mengajar kita macam mana kita nak menjadi manusia yang bermoral. Bila sebut bermoral ni seperti yang kamu baca tadi lah. Kan? Apa nama, baik hati, merendah diri, belas kasihan, beberapa berkait dengan beberapa peraturan, tata hukum, tata susila, tata tertib, nilai tradisi, kepercayaan, undang-undang, norma dan adat dalam sesebuah masyarakat. Cuma dekat sini kita janganlah tengok moral ni hanya dalam sebuah masyarakat. Kita kena tengok moral ni lebih besar daripada tu. Kalau kamu datang ke IKM, kamu kena jadi sebagai seorang pelajar bermoral. Maksudnya kena mengikut tata susila, tata tertib, undang-undang yang ada dalam IKM Johor Bahru lah, kan? IKM. Ya, betul. Kamu kena datang kelas, kamu kena hadir awal, bangun awal, hormat cikgu, hormat pensyarah, hormat kamu punya encik-cik, kan? Hormat orang yang lebih tua, belajar pandai-pandai, rajin belajar, laksanakan tugas, hantar tugas seperti mana yang ditetapkan. Itu maksud orang yang bermoral, betul? Bermoral. Betul. Okey. Betul. Jadi moral ni juga adalah merujuk kepada norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kalau kamu keturunan apa? Iban Kenyah. Kalau Iban, norma dalam Iban apa yang kita nak kena taat?
Kalau Iban saya tak berapa itu sangat ya. Kalau kenyang saya paham. Ha? Kenyang saya tahu. Kalau Iban, Iban Aha. saya tak berapa tak berapa paham. Tak Okey. berapa apa macam tahu lah pasal Iban. Kalau kenyang saya tahu. Pasal Kalau kenyang apa? saya tahu. Kenyang, bahasa kenyang. Bahasa Oh, kenyang saya okey, tahu. apa yang awak tahu tentang norma dia? Jangan jangan apa? Jangan bermusuh antara apa? Antara sama sendiri lah. Yang Ha, bermusuh. itu ada Jangan norma. Okey, norma-norma yang ada dalam kamu punya suku puak lah kan. Jangan bermusuh dengan antara satu sama lain. sama lain. Okey. Kalau adat dia apa adat dia? Adat ni awak tahu adat? Kalau ada tahu, Apa dia adat? kalau kalau Iban miring, miring, Hmm. miring. Apa Miring tu dia adat macam dia? bagi makan benda mistik lah macam tu. Bagi Itu makan? contoh kan, contoh benda hantu macam tu lah tu. Okey, okey. Okey. Itu contoh lah. Tanah tu ni, Hmm. tanah ni kan macam ada masalah, macam ada apa kekacauan macam tu kan. Ah. So kaum Iban ni mereka Hmm. macam buat persembahan lah, persembahan makanan macam tu Hmm. bagi dekat hantu tu biar tak kacau, macam jaga lah, dia jaga. Okey, kalau kamu tak buat benda tu, apa masalah adat kamu? Dia akan apa mendatangkan benda yang tak baik lah, dia macam kalau tak dia macam bagi malapetaka dekat tanah tu, dia akan buat macam bagi malapetaka dekat family lah, family macam orang yang penduduk kampung gitu. Jadi itu merujuk kepada kepercayaan kamu punya suku kau, betul? Iban. Betul betul Betul? betul betul. Itu pun adalah sebahagian daripada moral juga. Sebab Hmm. dalam adat kamu buat di sana adalah menjadi satu benda yang menjadi kebiasaan, orang kata apa, budaya, kan? Itulah adat maksudnya. Adat ni dia berasal daripada tingkah laku, daripada tingkah laku dia pergi kebiasaan, budaya dan seterusnya menjadi adat. Maksudnya kalau kamu tak buat benda ni akan jadi satu benda tak elok kepada kamu punya keturunan. Okey. Itu pun adalah salah satu daripada bahagian-bahagian yang terdapat dalam moral. Okey. Boleh ya? Okay. Cuma Boleh boleh. adat tu pula kamu kena tengok sekiranya kamu datang ke Semenanjung contoh. Kamu buat perayaan-perayaan tu dengan contoh kamu duduk di IKM, kamu buat perayaan-perayaan tu di asrama di IKM Johor Bahru. Okey. Agak-agak dia ikut tak norma dalam kawan-kawan kamu yang duduk di IKM Johor Bahru? Apa komen-komen kawan kamu kalau kamu buat macam tu? Mesti mereka apa? So dia orang kan Sepelik. dia orang akan rasa pelik, dia orang akan rasa satu benda yang tak apa nak ni sebab bukan menjadi adat kebiasaan dia orang, betul? Betul. Jadi sebab itu moral kalau merujuk kepada adat sebuah masyarakat dan semua benda yang kita buat dalam masyarakat tu tak semestinya boleh kita apply di tempat lain daripada masyarakat yang kita duduk macam Iban lah. Okey. Betul? Betul. Dia merujuk kepada sesebuah masyarakat. Okey. Ada persoalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, kita pergi yang seterusnya. Yang kedua, pengertian etika. Okey, baca. Etika berasal daripada perkataan Yunani. Ethos yang bermaksud adat atau cara hidup. Konsep ini merupakan sains atau kajian tentang falsafah moral, perlakuan yang baik, kewajiban moral, sikap moral, tanggung jawab moral, dan ciri kehidupan yang baik. Konsep ini biasa dihasilkan untuk menjadi garis panduan kepada sesuatu kumpulan untuk menjamin kebaikan kumpulan asas persatuan mereka, seperti etika keguruan, etika aguaman, dan sebagainya. Okey, apa yang awak faham tentang tu?
Etika itu udah berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud ethos. Ethos yang bermaksud adat atau cara hidup. Cara hidup. Okey. Apa yang awak faham? Apa beza dia etika dengan moral? Etika lain. Etika merupakan sains, konsep sains dan kajian tentang falsafah moral yang berpelukan yang baik. Okey, gini. Etika ada beza dengan moral. Moral tadi kita merujuk kepada, senang cerita kita merujuk kepada adat dah, macam saya cerita tadi. Okey. Okey, etika ni dia fokus dia kepada kalau kamu baca kan, merupakan sains atau kajian tentang falsafah moral, perilaku yang baik, kewajipan moral, sikap moral, tanggungjawab moral, ciri-ciri kehidupan yang baik. Konsep ini biasa dihasilkan untuk menjadi garis panduan kepada suatu kumpulan. Awak nampak tu? Okey. So etika ni senang kita kata dia merujuk kepada undang-undang. Kalau kamu duduk dalam negeri Sarawak, betul? Apa undang-undang negeri Sarawak? Undang-undang negeri Sarawak. Tanah adat. Apa lagi? Pemilikan tanah. Senang ginilah. Kita cerita lebar awak. Okey, kamu nanti lepas IKM. Kamu nak pergi LI ke satu company. Ataupun kamu nak bekerja. So apa etika yang kamu nak kena ada untuk pergi ke company tersebut? Etika. Kalau mau pergi company itu kan? Selalu yang kita bahas dalam company, etika dalam company apa? Berpakaian kemas. Okey, lagi? Berpakaian kemas. Jangan lambat ke syarikat tu. Jangan lambat ke tempat kerja, okey? Jangan lambat. Lagi? Hormati dalam sesama sendiri. Siapkan kerja. Okey. Kalau tu semua dia panggil apa dalam company? Undang-undang. Undang-undang. Itulah etika sebenarnya. Kalau kamu nak tahu. Satu undang-undang, peraturan moral juga tu. Tu pun kita panggil moral. Okey, moral ni dia merujuk pada tingkah laku kita. Yang kita buat. Yang kita ni apa semua. So etika ni adalah peraturan yang ditetapkan oleh sesebuah company. So perbuatan kita ikut etika itu, perbuatan itu kita panggil perbuatan yang beretika ataupun bermoral. Contohnya pakaian kemas. Kan? Kalau company kata berpakaian mesti berpakaian uniform, kamu mesti kena pakai uniform. Kalau kamu pakai lain daripada uniform, so boleh dikenakan peraturan, boleh dikenakan tindakan undang-undang, betul? Kamu datang lambat, pukul 8, kamu datang pukul 9. So apa yang kamu akan kena undang-undang? Mungkin kena tindakan amaran. Ataupun tata tertib, betul? Itu yang dimaksudkan dengan etika. Boleh faham? Faham. Okey. Apa nama? Okey, satu lagi. Kamu cuba cerita kat saya. Kamu sebagai seorang pelajar di IKM Johor Bahru, apa perbuatan-perbuatan yang berlandaskan etika yang ditetapkan di IKM Johor Bahru yang kamu kena buat sebagai seorang pelajar? Cuba kamu cerita kat saya. Apa yang kamu nak kena buat? Berpakaian kemas apabila kelas. Rambut mesti kemas, tak boleh panjang. Baju check in. Hadir ke kelas tetap pada masa ya. Hormat pesara. Apa lagi ya? Hormat kawan-kawan yang lain dan hormat senior. Okey. Kalaulah pensyarah bagi kat kamu tugasan, apa
Apa yang kamu nak kena buat dengan tugasan menurut etika? Siapkan. Dan kamu sebagai pelajar yang bermoral, apa yang kamu nak kena buat? Mesti siapkan tugasan tu. Okey, nak siap tu macam mana? Siap cepat. Contoh kalau Mana yang kita siap tu? Contoh kalau pensyarah contoh dia bagi jam 9, lepas tu dia suruh hantar jam 10, jam 11, mesti hantar tetap pada masanya. Okey. Lagi? Mesti buat tugasan tu dengan kemas. Apa yang dimasukkan kemas? Cantik. Mesti Yalah, buat cantik tu macam mana? mesti buat sesuai dengan tajuk tu. Sesuai dengan tajuk yang diberikan. Sesuai dengan tugasan yang diberikan. Okey. Itu yang berkaitan dengan etika. Ada soalan yang kamu nak tanya tentang etika? Etika ni yang tak ada. Awak faham tak etika ni apa? Faham. Okey, apa yang kau muskil lagi tentang etika ni? Ada nak tanya? Nampaknya tak ada tu. Faham. Tak ada. Tak ada soalan, faham? Betul ni faham? Betul faham? Faham. Okey, kita pergi yang seterusnya. Pengertian akhlak. Okey, cuba awak baca. Akhlak merupakan perlakuan baik atau budi pekerti seseorang. Akhlak dianggap sebagai tingkah laku seseorang yang dilakukan secara spontan kerana kebiasaan jiwa dan sifatnya yang baik. Akhlak Islamiah dikaitkan dengan konsep khasatullah yang bermaksud rasa takut dan kagum akan kehebatan dan kebesaran Allah sehingga mendorong seorang melaksanakan perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Contohnya, mengikut agama Islam, seorang itu dianggap tidak berakhlak jika minum arak dan bergigi. Karena perbuatan itu diharapkan dalam agama Islam. Okey. Saya rasa agama awak pun sama, betul? Rud. Oh, Rud. Jap, saya tak dengar sangat suara saya. Okey, saya rasa akhlak ini dengan agama kamu pun tak lagi jauh kan? Sama aja kan? Dengan agama kamu tentang perkataan akhlak ni. Saya tak dengar suara saya. Tak dengar suara? Hello, dengar? Hello? Maaf, saya tadi tak dengar suara saya. Sekarang dengar, sekarang? Dengar, sekarang dengar. Okey, kita tengok balik. Okey, saya rasa pengertian akhlak ni yang dalam buku ni dia cerita tentang agama Islam, betul? Betul. Okey, saya rasa tentang agama Islam dengan agama kamu tak lagi jauh maksud pengertian akhlak ni, betul? Betul. Dia maksud cerita paling mudah, maksudnya perbuatan yang baik. Okey, cuma dalam agama Islam, akhlak ni dia ada lagi luas daripada tu. Dia merujuk kepada perbuatan yang baik yang merujuk kepada Nabi Muhammad lah. Tahu kan Nabi Muhammad? Tahu. Bila kita kata akhlak yang baik ni merujuk kepada perbuatan, contoh kita adalah Nabi Muhammad. Okey. Kemudian akhlak yang baik ni dia ada balasan dia. Yang pertama pahala. Orang buat baik ni dapat pahala, betul? Dalam agama kamu saya rasa pun lebih kurang sama kan? Ya, sama. Ada balasan yang baik, macam pahala lah kan? Okey. Kemudian selain daripada pahala, dapat lagi tinggi daripada tu apa dia? Syurga. Ya. Agama kamu ada syurga kan? Balasan syurga. Ada.
Okey, lawan pula bagi orang yang tak berakhlak. So balasan dia apa? Neraka. Dalam agama kamu dosa. Dosa. Kemudian balasan dia Masuk neraka. masuk neraka. Iya. So, perbezaan agama Islam dengan agama kamu, kalau orang buat dosa ni dia kena bertaubat. Betul. Okey, ni saya rasa sama dengan agama kamu. Ya, Cuma dalam Islam bertaubat dia kena menyesal, minta ampun dosa. Okey. Kemudian apa lagi? Solat taubat. Itu antara-antaranya lah. Okey. Cuma perbezaan antara Islam dengan agama kamu. Agama kamu kalau orang nak mengampunkan dosa macam mana? Dia kena pergi gereja. Berjumpa dengan padri, betul? Ya, betul. Masuk dalam satu bilik berbincang dengan padri, cerita tentang dia pernah buat dosa gitu gini, betul? Betul. Konsultasi dengan padri. So selepas konsultasi tu maksudnya Hilang padri dosa. akan mengumumkan kata okey, dosa kamu telah dihapuskan, betul? Betul. Okey, so selesai. Ya. Okey, maksudnya dosa kita dah diampunkan, betul? Betul. Itu perbezaan antara Islam dengan juga Kristian. Tapi konsep akhlak adalah yang sama. Perbuatan baik, perbuatan yang tak baik. Okey, jadi senang cerita, akhlak ini merujuk kepada agama, etika merujuk kepada siapa? Etika merujuk kepada undang-undang. Undang-undang sesebuah negara, dalam masyarakat, dalam negeri, dalam kawasan kamu. Kan? Ya, betul. Kemudian moral ni apa dia? Ada. Merujuk kepada satu perbuatan yang ada norma, merujuk pada norma masyarakat dan juga menepati adat-adat yang ditetapkan dalam sesebuah kumpulan masyarakat. Maksudnya perbuatan itu adalah perbuatan yang bermoral. Okey, boleh faham? Faham saya. Boleh faham Faham. Yep. Okey. Saya nak kamu bagi contoh tentang perbuatan yang berakhlak ni. Merujuk kepada agama kamu Kristian. Okey, kamu datang lambat kerja disebabkan tertidur. Ya. Okey, macam mana kamu nak selesaikan masalah kamu tidur, bangun lambat, kesalahan kamu datang kerja lambat menurut akhlak di dalam agama kamu? Kalau contoh malam tu make sure tidur awal, lepas tu berdoa, lepas tu sembahyang, berdoa dulu, berdoa, lepas tu itulah tidur awal, lepas tu berdoa. Ya. Okey. Kalau kamu bangun lambat, pergi kerja lambat macam mana? Ini bukan merujuk kepada akhlak. Macam mana kamu nak selesaikan? Kita dah buat salah dengan orang ni. Macam mana? Minta maaf. Minta maaf. Ya. Okey, lagi? Lepas tu janji takkan ulang lagi. Janji takkan ulang. Ya. Okey. Lepas tu tunjuk tauladan yang baik. Tunjuk tauladan yang baik. Okey, siapa contoh tauladan dalam agama kamu? Kamu nak guna? Apa sih? Sebagai contoh role model kamu lah dalam agama kamu, siapa yang kamu boleh guna untuk akhlak yang baik ni? Tuhan kami, Yesus. Tuhan apa? Nabi Isa? Nabi Musa? Nabi Isa kan? Yep. So, okey. Macam mana? Berpelakuan baik, baik hati, dengan suka menolong antara satu sama lain. Itu. Lepas tu memaafkan orang, memaafkan kesilapan orang lain. Itulah yang kita nak kena buat dalam waktu kita urusan harian kita, sama ada tempat kerja kita, masyarakat kita, dalam semua tempat lah yang kita hadapi. Betul? Betul. Okey. So seterusnya, perbezaan akhlak, etika dan moral. Cuba buat tengok.
perbezaan dia. Okey, awak uraikan boleh? Saya nak dengar awak uraikan. Saya ada cerita banyak tadi. Boleh tak boleh? Apa sih? Awak cerita balik tentang perbezaan ni. Oh, jap. Jap saya baca dulu. Ha? Saya baca dulu, baca ni. Okey. Hello. Hello. Ha. Perbezaan akhlak, etika dan moral ni macam Akhlak daripada siapa? Akhlak daripada wahyu daripada Allah. Ha. So, kalau agama Kristian, akhlak daripada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Ha. Agama Kristian ada berapa Tuhan? Satu, Nabi Isa. ya. Okey. Lepas tu Jesus apa? Kristus. Yes. Satu lagi Jesus apa lagi? Yang Maryam. Tu mak dah. Bonda Mak dia. Maryam. Ayah dia panggil apa? Ayah dia apa? Entah lupa. Lupa. Okey, so ini daripada wahyu daripada Tuhan, betul? Ya. Dalam Kristian panggil Allah ke panggil Tuhan? Tuhan. Okey, Tuhan. Okey, apa beza dengan etika dan moral? Etika tu akal fikiran manusia. Okey, so peraturan undang-undang diwujudkan daripada Manusia. Sebab tu dia kata tadi tingkah laku, peraturan, undang-undang, adat. Betul? Betul. Ha. Okey, skop dia pula apa? Skop dia kalau akhlak dia meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, jasmani dan moral, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Okey, macam saya cerita tadi kan, ada balasan syurga, pahala, pahala, neraka, dosa, betul? Betul. Dia lebih luas, meliputi lebih luas. Bukan kita dalam dunia je. Kita melibatkan kehidupan kita di waktu luar daripada dunia, syurga dan neraka, betul? Betul. Okey, kalau etika dan moral? Etika dan moral tidak meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, hanya menekankan aspek-aspek tertentu sahaja. Merujuk kepada satu-satu tempat yang kita duduk. Iya. Kalau kita di tempat kerja macam etika berpakaian tadi ya. Betul. Kalau di IKM punya etika. Kan? Betul. Kalau di tempat awam punya etika. Kalau kita COVID sekarang ni, apa etika kita ni buat COVID sekarang ni? Ikut SOP yang diberikan. Ikut SOP lah. Ikut SOP yang ditetapkan. Mesti kena pakai pelitup muka, mesti ambil suhu badan, mesti tulis data kita, kan? Ya. Ataupun scan kita punya My apa? My Sejahtera. My Sejahtera. Okey. Kemudian yang ketiga apa dia? Yang ketiga, hubungan dengan kepercayaan. Mempunyai hubungan dengan keimanan atau akidah seseorang. Ini berkaitan dengan kita punya keimanan. Dalam agama Kristian pun ada keimanan kan? Ada. Kan? Ada. Ya. Percaya pada Yesus, percaya pada itu, pada ini kan? Betul. So dalam etika? Dalam etika tidak mempunyai hubungan dengan kepercayaan atau pegangan seseorang bersikap hipokrit. Okey, hipokrit ni apa maksud bersikap hipokrit? Satu-satu norma yang ditetapkan dalam sesebuah masyarakat. Sebab tu kita pergi dekat satu tempat lain, kita tak boleh amalkan norma tu. Sebab tak sesuai dengan masyarakat lain. Betul? Ya, betul. Okey, kemudian sistem. Sistem akhlak jenis dan tersusun telah termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Okey, kalau dalam Kristian termaktub dalam apa? Dalam kitab. Kitab ataupun Bible, betul? Ya, Bible, betul. Kitab ada berapa kitab Kristian? Satu saja. Satu.
Ah. Yang warna merah tu dia panggil apa? Yang warna merah. Oh, Ah. dia ada 2 jenis, sir. Ada 2 jenis. Dia ada Perjanjian new apa? perjanjian lama, perjanjian baru. New apa? Lupa dah English dia. New. Yalah perjanjian lama, perjanjian baru, tapi English dia apa lupa dah. Okey. So ada 2 kitab yang kamu pegang, betul? Ya, betul. Perjanjian lama dengan perjanjian Baru. dia termaktub dalam kitab-kitab yang kamu pegang tu dalam agama kamu. Okey, Betul. kalau dalam orang Islam macam saya ni, Al-Quran dan Al-Hadis. Quran ni datang daripada Allah, hadis ni daripada Nabi Muhammad. Okey. Etika dan moral apa dia? Kabur dan berselaru. Yalah sebab dia manusia yang buat kan. Bukan datang daripada yang mencipta kita, betul? Betul. Jadi dia sentiasa berubah-ubah. Iya. Itu. Okey, matlamat. Matlamat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau keredahan Allah SWT. Mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita ada 2 tujuan hidup kita kalau dalam agama. Kat dunia kita dan akhirat. Akhirat tu matlamat kita. So kita nak capai syurga lah, kan? Keredaan Tuhan kita. Okey, etika dan moral. Hanya untuk kebahagiaan di dunia sahaja. Undang-undang tempat kerja untuk waktu bekerja. Undang-undang DIKM untuk waktu sekolah kamu belajar. Kalau kamu dah keluar daripada DIKM, kamu kena ikut lagi tak peraturan tu? Ikut. Tak perlulah, dah kamu keluar dah bekerja nak ikut lagi. Kan? Yes. Itu kata hanya untuk kebahagiaan di dunia saja, mengikut tempat-tempat yang kita ceburi. Okey. Yang keenam. Ada akhlak, ada konsep balasan dan ganjaran. Ya, di dunia dan di akhirat. Ada konsep balasan ganjaran di dunia dan akhirat. Ada pahala, ada dosa. Ya. Ada syurga, ada pahala. Ada neraka. Okey, kalau etika dan moral? Tidak ada konsep balasan dan ganjaran di akhirat. Okey, hanya balasan di dunia saja. Iya. Okey. Kalau kita buat baik dekat tempat kerja kita, apa yang kita akan dapat? Pujian. Lagi? Naik pangkat. Lagi? Dihormati orang, dihormati. Jadi contoh tempat kerja, betul? Ya. Okey. So, kita selesai ketiga-tiga perbincangan kita, moral, etika, akhlak dan juga perbezaan akhlak, etika dan moral. So, apa yang kamu boleh faham dengan tu? Okey, kamu teruskan ketiga-tiga sekali sebelum kita buat latihan. Akhlak, moral ni dia bermaksud norma masyarakat dan adat yang ditetapkan, adat yang perlu diikuti lah. Kalau akhlak perbuatan yang baik dan tidak melakukan perkara yang menjejaskan image diri sendiri. Kalau etika perlu mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Okey. So, ada soalan nak tanya yang kamu tak faham? Ada yang kamu tak faham? Tak ada, sir. Faham semua. Faham semua. Okey, kita buat latihan sikit boleh? Boleh. Okey, kamu cari satu adat yang terdapat dalam masyarakat kamu. Huraikan. Silap tulis ni. Huraikan adat tersebut mengikut pengenalan akhlak. Boleh? Boleh. Okey, tentang tadilah kita ambil yang tadi tentang apa nama? Upacara hantu tu. Okey, kamu buat. Saya bagi kat kamu lebih kurang 5 minit. Sekarang ke, sir? Sekarang boleh? Sebab
Sekarang ada kelas. Oh, ada kelas. Okey, tak apa. Eh. Kamu hantar dekat saya. Paling lewat hari. Hari inilah jam hari ini. Oh, hari. Saya betulkan sikit. Lupa nak tukar pula. Oh, kamu ada kelas dengan siapa ni lepas ni? Ya, ada kelas. Sekarang kelas. Sekejap ah. Okey. Besok hari Isnin. Yep. Okey, awak hantar hari Isnin lah. Besok. Okey, sir. Hantar email je. Okey. Ni huruf kecil ya. Dalam Microsoft apa sir? Dalam Google Classroom kah? Tak apa. Kau tulis je dalam Word awak tu. Hantar Word tu ke saya. Okey. Tak payah panjang-panjang. Satu muka cukup. Pendek-pendek je, buat poin-poin je. Nah, Okey, sir. Okey. saya tengok awak faham ke tak. Okey. Okey. Okey, rumusan terakhir. Awak bagi rumusan. Rumusan. Rumusan terakhir. Memahami memahami maksud moral, akhlak dan etika. Okey. Okey, lagi? Sikit lagi. Buat homework yang saya bagi tadi. Okey. Apa beza etika dengan moral? Ya, beza etika dan moral. Kalau moral tu dia berkenaan dengan norma masyarakat dan adat istiadat. Okey, kalau etika? Etika dia undang-undang yang ditetapkan dan undang-undang masyarakat. Okey, so saya ingat dekat tu dulu. Jadi kita akan jumpa pada minggu depan hari Ahad. Hari Ahad. Jam Pukul? 8 hingga 9. Okey, thank you. Okay. So, bola bagi kamu. So, terima kasih. Ada beberapa kesilapan daripada saya minta maaf. Yeah. Okey, ada apa-apa nanti awak WhatsApp saya. Okey, sir. Okey, thank you. Okey. Bye, sir. Bye.